238 jumlah kes kumulatif COVID-19 setakat ini. Seribu doktor pelatih akan ditempatkan di hospital seluruh negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 14 Mac bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. 41 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini mempunyai kaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling pada 27 Februari hingga 3 Mac lalu. Susulan itu, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 238 kes. Menerusi kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kesemua kes baharu yang disahkan ialah daripada kalangan patient under investigation PUI 37 kes dan kontak rapat sebanyak 4 kes. Sementara itu, seramai 203 kes masih dirawat di ward dengan 5 daripadanya sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan dan diberi rawatan antiviral. Setakat ini, sebanyak 1,321 sampel dari pesakit influenza-like illness ILI dan severe acute respiratory infection SARI telah diuji di IMR, semua makmal kesihatan awam dan hospital. 3 sampel positif jangkitan COVID-19 direkodkan berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh. Sementara itu, 2 kes iaitu kes ke-35 dan kes ke-61 yang disahkan positif sebelum ini telah pulih dan dibenarkan discharge daripada wad hospital Sungai Buloh, menjadikan 35 kes telah pulih. Sebagai langkah mencegah penularan COVID-19 di hospital, pelawat dihadkan kepada 2 orang bagi setiap pesakit dalam satu-satu masa, manakala kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan melawat pesakit di wad. Pelawat yang mempunyai gejala influenza seperti sakit tekak, batuk, selesema, demam, muntah dan cirit-birit juga tidak dibenarkan berada di wad. Larangan termasuk pelawat yang berisiko tinggi mendapat jangkitan seperti yang menghidap penyakit kronik dan individu dengan imuniti rendah juga tidak dibenarkan melawat hospital kecuali atas sebab kecemasan yang tidak dapat dielakkan. Sementara itu, 508 individu dari Johor yang menyertai Perhimpunan Ijtimak Tabligh di Masjid Seri Petaling itu telah tampil melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, daripada jumlah itu, 13 orang adalah pesakit dalam siasatan PUI jangkitan COVID-19. Saya menyeru sekali lagi supaya mereka yang daripada kluster ataupun daripada kluster jemaah tabligh di Seri Petaling daripada 27 hingga 3 Mac supaya tampillah sekiranya mereka rasakan mereka mempunyai simptom. Sekiranya mereka tak ada simptom, sila duduklah di rumah sehingga melepasi 14 hari incubation period yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan mengarahkan waktu melawat di semua hospital awam dihadkan kepada 1 hingga 2 petang dan 5 hingga 6.30 petang setiap hari, termasuk cuti umum. Hospital swasta turut dinasihatkan mengambil tindakan sama bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Bagi meningkatkan kecekapan proses rawatan COVID-19, 1,000 doktor pelatih akan ditempatkan di semua hospital kerajaan seluruh negara bermula minggu depan. Menurut Datuk Seri Dr. Adham Baba, semua doktor pelatih tersebut akan terlibat dengan kursus induksi selama 5 hari bermula Isnin ini sebelum ditempatkan di hospital. Cuma mereka perlu melalui kursus induksi dan kita akan mahirkan mereka dengan elemen COVID-19 sebelum mereka masuk ke sistem Kementerian Kesihatan Malaysia. Sementara itu, KKM akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri bagi mendapatkan bantuan mengawal kemasukan pelancong atau rakyat Malaysia dari Singapura. Mungkin daripada Rela ataupun JPAM menolong kita kerana kita nak deploy balik staf kita yang berada di situ daripada public health untuk membuat home surveillance ataupun untuk mendapatkan ataupun menjejaki mereka yang ada close contact dengan
mereka yang telah pun dirawat di hospital-hospital yang telah pun kita tetapkan. Johor mempunyai 2 pintu masuk darat iaitu Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ, Bangunan Sultan Ismail dan CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar serta 3 pintu masuk di Setulang, Tanjung Pengelih dan Iskandar Puteri serta laluan udara di lapangan terbang antarabangsa Senai. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja di Hospital Permai Johor Bahru. Langkah kerajaan menambah bilangan hospital untuk rawatan kes COVID-19 seperti dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas disambut baik rakyat sekaligus mengawal penularan jangkitan wabak pandemik itu. Setakat ini 26 buah hospital kerajaan dan pusat perubatan universiti mempunyai keupayaan untuk mengendali kes COVID-19 termasuk kerjasama hospital swasta, hospital bawah Kementerian Pertahanan dan hospital universiti. Bagus sebab kita dah dapat asingkan pesakit-pesakit ni tau. Jadi tak adalah pesakit yang masalah lain dengan yang virus ni bercampur. Sangat-sangat baik, sangat-sangat setuju. Pada pendapat saya memang bagus untuk penambahan hospital yang khas saja untuk pesakit COVID-19 ni. Sebab yang bagusnya orang awam akan takkan keliru untuk pergi menuju ke hospital mana. Dia akan menuju ke hospital yang dihaskan saja dan tak akan bercampur dengan pesakit-pesakit lain supaya mengelakkan penyakit itu tersebarlah. Okey, sebab nanti orang ramai boleh tahu pesakit hospital yang ada tu banyak dan diorang akan terus dapatkan rawatan ke hospital dan tak akan rasa risau. Selain itu, sebanyak 57 hospital kerajaan dan 170 klinik kesihatan di seluruh negara kini bersedia melaksana saringan kesihatan ke atas mereka yang bergejala penyakit COVID-19. Tidak berlaku pembelian panik kesan penularan pandemik COVID-19 atau isu-isu berkaitan lain. Namun peniaga diingatkan sentiasa mematuhi Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 termasuk skop lebih luas iaitu rantaian pengedaran dan penjualan barangan dan perkhidmatan. So bermakna pemeriksaan dan pemantauan di peringkat kementerian sendiri terpakar daripada peringkat pengeluar, maknanya pengilang, pemasaran am, pengedar, pemborong dan juga peruncit. So ia tidak hanya sebab biasanya kita tengok bila peruncit sebab dia paling dekat dengan consumer. Sebenarnya peruncit tu sebenarnya 3 poin jugalah. Jelas Faizah selaku Ketua Unit Pematuhan Industri Seksyen Kawalan Harga dan Anti Pencatutan KPDN HEP memandang serius rantaian peniaga yang cuba mengaut keuntungan tidak munasabah. Sebenarnya kalau sabit ataupun tu boleh dikenakan denda, sekiranya bukan satu pertubuhan, ia boleh didenda tidak melebihi RM100,000 bagi kesalahan pertama atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau untuk kesalahan seterusnya boleh didenda tidak melebihi RM250,000 dan juga atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Beliau ditanya mengenai perkara itu selepas ditemu bual dalam rancangan Selamat Pelagi Malaysia di Angkasa Puri. Di Tawau, KPDN HEP memberi peringatan tegas terhadap premis perniagaan dan individu perseorangan agar tidak mengambil kesempatan menjual topeng hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman pada harga tinggi dan tidak berpatutan. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Tawau, Aslani Dabi ketika dihubungi menegaskan walaupun cecair pembasmi kuman tidak termasuk di bawah barang harga terkawal, tindakan boleh dikenakan berdasarkan harga jualan tinggi sehingga 3 kali ganda dari harga asal. Ketika ini pemeriksaan serta pemantauan ke atas semua premis dan farmasi yang menjual penutup hidung dan mulut di Tawau mendapati bekalan barangan berkenaan kehabisan stok. Sedang mencari emas, tapi sekarang di sini dalam tiada bekalan. Hand sanitizer pun tiada. Jadi saya rasa ini macam satu keperluan sekarang ni buat masa sekarang sebab kita dapat tahu di Tawau sekarang ni tengah ada wabak COVID-19. Mau belilah untuk anak kan, keselamatan anak-anak, untuk keluarga juga dan mau beli untuk
supaya tiada berlaku apa-apalah dan kami. Ya, sudah cari tapi macam tak ada stok sudah. Sudah kebanyakannya sudah habislah di sini sebab perawan sudah tempat. Pengguna juga perlu membuat aduan kepada KPDN HEP Tawau dan menghubungi talian 089-776-690 sekiranya terdapat peniaga yang melakukan kesalahan berkaitan. Bagi mengelak terdedah kepada COVID-19, ibu bapa disaran memastikan aktiviti sosial dan pergaulan anak-anak pada musim cuti persekolahan ini dipantau sepenuhnya. Menurut pakar perkembangan kanak-kanak, psikologi pendidikan dan kaunseling Universiti Malaya, Profesor Datin Dr. Mariani Mat Noor, alternatif paling baik turut bercuti dan pulang ke kampung. Anak-anak ini bagi terutamanya peringkat remaja, mereka dengan mudah saja keluar terutama apabila ibu bapa tiada di rumah. Jadi dengan adanya aktiviti yang dirancang dan sebagainya itu, perkara ini dapat dielakkan. Dalam masa yang sama juga pada saya sampai masanya untuk ibu atau bapa mengambil cuti bersama dengan anak-anak ini untuk bersama-sama, bukan untuk melancung ke mana-mana sebab kalau kita melancung kita masih lagi bergaul. Tapi yang penting ialah kita pulang ke kampung. Itu salah satu daripada strategi yang paling baik. Jelas beliau dalam memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan, pendekatan dalam talian alternatif terbaik terutama bagi mereka yang berkemampuan. Dalam keadaan dunia digital ini, perkara itu tidak mustahil, ya, dia boleh diadakan. Jadi sama ada proses pembelajaran itu tidak terjejas atau tidak tergantung kepada perancangan bijak pihak sekolah dan kerjasama yang baik daripada ibu bapa. Kerana kita mahu bahawa proses pembelajaran itu terpaksa berlangsung juga untuk kesinambungan yang baik. Kita tidak mahu nanti pembelajaran terjejas disebabkan oleh penularan COVID-19 ini. Kerajaan telah memutuskan semua perhimpunan termasuk mesyuarat antarabangsa, acara sukan, sosial dan keagamaan ditangguhkan atau dibatalkan sehingga 30 April bagi mengelak penularan COVID-19. Pihak pengurusan masjid sekitar Ibu Negara mematuhi arahan kerajaan supaya semua acara dan majlis sosial serta keagamaan ditangguh atau dibatalkan sehingga 30 April ini. Menurut Nakib Masjid Jami' Al-Khadijah Pantai Dalam, Muhammad Syahril Abdul Samad, pihaknya sudah pun membatalkan beberapa program masjid terutama yang melibatkan jumlah qariah yang ramai. Jelas beliau, kesihatan jemaah dan qariah masjid perlu diberi keutamaan sehingga keadaan beransur pulih. Jadi kami Jawatankuasa Karya memang sering memberi peringatan dan juga kita menyambut baik kerana ini adalah risiko-risiko yang besar yang kita perlu mengambil perhatian agar keselamatan kesihatan keluarga dan juga anak-anak karya kita terutamanya program-program yang melibatkan pelajar-pelajar, ada yang melibatkan tuition, ada yang jadi perlu kita tangguhkan buat sementara waktu dan sehingga arahan yang seterusnya dikeluarkanlah oleh pihak Jabatan Agama Islam. Langkah sama turut diambil Jawatankuasa Masjid Al-Ikhlasiyah. Saranan tu dan cadangan kerajaan tu sangat baiklah sebab kita tahu sekarang kan dengan sebab virus COVID-19 tu dah sampai tahap seriusnya. Jadi semua tempat kena ambil, setiap institusi ni kena ambil peranan lah untuk kurangkan program-program yang melibatkan orang ramai dan pihak masjid sendiri pun setakat ni program-program yang besar kita dah batalkan, tangguhkanlah maksudnya buat sementara waktu. Aspek kebersihan masjid turut dipertingkat dengan meletakkan hand sanitizer di semua pintu masuk masjid dan melakukan pembersihan berkala setiap kali selepas solat berjemaah. Pada pandangan saya bagus bagi pihak masjid sebab buat benda ni. So bila pihak masjid buat aktiviti benda ni, dia akan kurangkan risiko-risiko penyakit berjangkit tu. So para jemaah tak perlu risaulah kalau ada apa-apa terjadi kan. Saya menyokonglah apa yang kerajaan
lakukan suruh kurangkan kita aktiviti luar, aktiviti berkumpul beramai-ramai. Lepas tu menjaga kebersihan, datang masjid berwuduk di rumah. Lepas tu datang masjid sentiasa menggunakan sanitizer. Memang saya sokong, sangat-sangat saya sokong lah memang untuk penciptaan apa semua kali untuk yang terbaik untuk penduduk sini lah. Itu yang terbaik bagi kita lah kini. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK turut melakukan saringan di semua 30 pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN. Ketua Pengarah AADK, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata pihaknya mengambil serius dengan melakukan saringan kepada penghuni, orang awam dan kaki tangan yang keluar masuk di semua PUSPEN seluruh negara. Begitu juga dengan pusat. So pusat-pusat kita sekarang ni kita akan strict lah untuk menentukan mereka-mereka yang buat lawatan atau masuk ke pusat akan buat saringan lah supaya tidak ada indikator atau tanda-tanda yang mereka ni mempunyai demam dan sebagainya. Kalau ada kita akan cepat-cepat menentukan yang mereka ni menjalankan pemeriksaan perubatan dan akan ada isolasi lah ataupun diasingkan lah. Pada masa sama, beliau memberitahu langkah pencegahan akan dilaksana meliputi semua program yang bakal dilaksana AADK sempena sambutan Bulan Antidadah Kebangsaan tahun ini. Beliau menyatakannya ketika program Kembara Kapcai Antidadah 2020 di Felda Suharto, Hulu Selangor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan hujan terkumpul selama 12 jam sehingga ke pukul 7 malam hari ini menunjukkan lebihan taburan hujan lebih tertumpu di kawasan sekitar bahagian-bahagian di negeri Sarawak, diikuti sedikit di negeri Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Jelas kelihatan ia menunjukkan keadaan cuaca panas dan juga kering lebih tertumpu di kawasan sekitar negeri Semenanjung dan juga negeri Sabah. Dengan umur hujan terkumpul tertinggi pada hari ini iaitu di bahagian pedalaman negeri Sabah. Bagi status gelombang haba pula, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran tahap 1 iaitu keadaan berjaga-jaga seperti yang bertanda warna kuning di sini, iaitu suhu maksima adalah di antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di kawasan daerah Pulau Langkawi, Tengah Perak, daerah Kelang Negeri Selangor, Melaka Tengah, Muar dan juga daerah kawasan Batu Pahat Negeri Johor. Di samping itu, di Sabah dan Sarawak pula hujan masih lagi berlarutan iaitu semenjak petang tadi sehingga ke malam ini, iaitu melibatkan pedalaman kawasan Kapit iaitu negeri Sarawak. Bagi ramalan pada keesokan pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat akan lebih tertumpu di kawasan Pulau Tioman dan juga daerah Rompin bagi negeri Pahang, diikuti di kawasan Mukah, Bintulu dan juga Miri, diikuti di kawasan Sandakan bahagian negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Kira-kira 1,200 belia disasar menyertai program Agropreneur Muda 2020. Melalui program anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Makanan itu, peserta yang berumur 18 tahun hingga 40 tahun bakal menerima pelbagai manfaat termasuk geran untuk melebarkan perniagaan sehingga RM20,000. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian, Datuk Dr. Haslina Abdul Hamid berkata, peluang itu perlu direbut golongan belia kerana kerajaan menggalakkan mereka berkecimpung dalam industri pertanian dan industri asas tani selain sektor penternakan. Since 2016, kita dah ada lebih daripada 5,000 peserta seluruh negara dan untuk tahun 2020 ni sasaran kita 1,200. Tetapi bergantung kepada kapasiti dan potensi, memang angka tu dia tengok keadaan. Kalau dia layak untuk menerima bantuan daripada kita, insya-Allah kita akan sediakan. Beliau ditemui pemberita pada Jelajah Agropreneur Muda Zon Utara 2020 setelah menyantuni beberapa usahawan muda berjaya di sekitar Pulau Pinang yang mendapat bantuan dan nasihat daripada pihak kementerian. Menggunakan hikmat Mardi, pihak Mardi yang membantu kami dalam pelbagai aspek dengan menyediakan kami dalam geran berupa memberi mesin untuk membantu kami meningkatkan produktiviti kilang. Di mana dulu kita membuat misal saya kata satu bulan kita boleh buat sales dalam 5-6 ribu, di mana sekarang kita boleh buat satu bulan 250,000. Terima kasih kepada yang beri bantuan, iaitu pada PPK, Pertubuhan Peladang dan lain-lain pun, pada agensi yang lain pun yang banyak membantu kami. Tapi lebih kepada yang terbaru yang kita keluarkan, brand terbaru ni kita keluarkan, itu motor baik supaya kita mendapat pendapatan yang lebih lagi lah. Jelajah itu yang turut mempromosikan pameran pertanian, hortikultur dan pelancongan agro antarabangsa MAHA 2020 akan diteruskan ke Perlis esok. Ini sebahagian langkah pematuhan saranan kerajaan supaya semua acara besar ditangguhkan sehingga 30 April ini susulan wabak COVID-19. Persatuan Pelancongan Dalam Negeri Malaysia MAITA akan mengadakan promosi pakej pelancongan secara dalam talian MAITA E-Travel Fair bermula esok sehingga 31 Mac ini. Presiden MAITA Uzaidi Udanis berkata MAITA E-Travel Fair melibatkan 500 hotel seluruh negara yang menawarkan diskaun sehingga 70%. Juga promosi untuk produk pelancongan, rumah inap serta produk industri kecil dan sederhana. Konsepnya kita hotel-hotel akan memberi harga tawaran yang amat rendah, amat kompetitif, dan kita cop dulu. Kita blok dulu harga dia, kita cop harga tu, harga special tu. Tapi kita travel kemudian. Kita melancong kemudian. Jadi atas saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita tangguhkan acara-acara besar untuk sehingga 30 bulan April. Jadi sekarang kita rancang dan kita hotel menawarkan. Kita tawaran harga tu kita boleh pergi travel kemudian sampai ke akhir tahun 2020 ni, sempena tahun Melawat Malaysia ni. Jadi kita boleh cop dulu. Mengakui cabaran besar dihadapi sektor pelancongan tempatan berikutan penularan COVID-19, Uzaidi berharap pemain industri dapat duduk semeja bersama kementerian dan agensi terlibat membincangkan permasalahan dihadapi mereka. Beliau turut menyambut baik pelancaran tabung COVID-19 memandangkan ramai pekerja industri bakal kehilangan sumber pendapatan kesan daripada penurunan jumlah kedatangan pelancong asing. Pekerja-pekerja freelance, seperti pekerja-pekerja part-time, begitu banyak sekali, ramai. Pekerja macam driver, bus driver, tour guides. Tour guide ni bukannya attach dengan syarikat. Dia persendirian, dia sebagai profesional. Jadi kami katakan travel agent, tour operator, kami ambil tour guide ni dengan pembayaran secara professional fee. Jadi bila tak ada group tour, tak ada pelancong, jadi kita tak ambil lah tour guide. Jadi tour guide ni tanpa bergaji, contohnya lah. Jadi itu antara tour guide saja lebih kurang berapa? 10,000 pekerja.
Pakej rangsangan sektor pelancongan bakal diperkenal Terengganu susulan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, pembentangan pakej berkenaan, kata Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman, akan dibawa ke pengetahuan mesyuarat kerajaan negeri dalam tempoh terdekat. Pakej rangsangan itu juga jelasnya bakal menjadi tambah nilai kepada sektor pelancongan dengan sasaran pelancong domestik. Menggalakkan pelancongan lah. Kalau datang mengadakan pemeriksaan dan juga kami akan memfokuskan kepada pelancongan domestik. Dan insya-Allah ada insentif. Saya tak boleh sebut lagi hari ini sebab kami perlu mendapat kelulusan daripada kerajaan. Pakej rangsangan berkenaan diharap dapat membantu para pemilik hotel dan resort. Beliau menyatakan demikian selepas program Negeri Terengganu, negeri pelancongan berisiko rendah COVID-19 di Kemaman. Pihaknya juga telah mengarahkan pemain sektor pelancongan di negeri itu menyediakan perkhidmatan saringan kesihatan COVID-19 kepada semua pengunjung. Mempelbagaikan sumber pendapatan negara langkah terbaik bagi menangani cabaran ekonomi yang tidak menentu. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif menyatakan kerajaan perlu fokus terhadap pembangunan sektor dan biodiesel dan pendigitalan dan tidak bergantung kepada hasil minyak. Jelas Profesor Madya Dr. Ahmad Razman, susulan penurunan harga minyak dunia, situasi tersebut turut menyusutkan pendapatan kepada keluaran dalam negara kasar. Ketika ini, sumber minyak menyumbang 30.9% kepada KDNK negara. Mengurangkan kebergantungan kepada minyak pergi kepada minyak sawit. Selain itu, di era ekonomi digital ataupun IR 4.0 ini, kita lihat banyak lagi peluang-peluang pendapatan ataupun perniagaan yang boleh diterokai melibatkan perkhidmatan dari segi kepakaran, artificial intelligence, hybrid, internet of things, data mining dan sebagainya yang melibatkan daya kreatif inovasi rakyat dan tidak bergantung kepada komoditi yang tidak semestinya kita kawal ataupun keluarkan. Beliau yang ditemui RTM turut menjangkakan harga minyak dunia kekal rendah sehingga mencecah $20 Amerika Syarikat setong berbanding $32 Amerika Syarikat setong ketika ini. Harga paras rendah itu disasarkan sekurang-kurangnya 2 bulan ini ditambah dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat di peringkat global. Tabung Haji TH perlu mengekalkan momentum bagi memanfaatkan Bank Islam sebagai rakan kongsi untuk menguruskan pelaburan bagi pihaknya. Pakar ekonomi Profesor Dr. Barjoya Bardai berpendapat oleh kerana TH merupakan pemegang saham terbesar Bank Islam, pendapatan dan kadar agihan pendeposit dapat ditingkatkan jika pihak TH terus memanfaatkan pemilikan dalam Bank Islam untuk jangka masa panjang. Contohnya, Bank Islam memang menguruskan dana pendepositnya untuk memaksimalkan pulangan kepada pendeposit dan kepada pemegang saham. Jadi, tabung haji misalnya boleh menjadi pelanggan utama dalam Bank Islam dan mendepositkan sebahagian besar daripada pelaburannya kepada Bank Islam dan biarkan Bank Islam yang menguruskan pelaburan supaya mereka boleh mengkhusus dalam urusan memastikan jemaah-jemaah ini mendapat perkhidmatan yang terbaik misalnya. Beliau turut menjangkakan tahun ini bakal menjadi medan ujian bagi TH dalam mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Justru beliau menyarankan semua pihak memberi peluang kepada TH untuk membuktikan prestasinya dalam memberi pulangan terbaik kepada pendeposit. Apa agaknya impak COVID-19 kepada aktiviti sukan di negara ini dan di seluruh dunia? Jawapannya bersama. Kita bersama Fazli Ibrahim untuk laporan sukan. Silakan Fazli. Persatuan Sukan sokong arahan kerajaan. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan.
Rakan Kongsi Liga Malaysia Football League MFL menganggap keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM dan MFL untuk menangguhkan kesemua kejohanan bermula Isnin ini adalah tepat demi keselamatan semua pihak susulan penularan pandemik COVID-19. Jelas Setiausaha Kehormat JDT, Kapten Muhammad Anizam Jamian, wabak COVID-19 perlu dipandang serius dan beliau percaya semua pasukan menyokong penuh keputusan bersama FM MFL itu termasuklah mengharungi baki perlawanan minggu ini tanpa penonton. JDT yang akan menentang Felda United pada malam ini telah mengambil keputusan awal menghentikan penjualan tiket dalam talian sejak Selasa lalu dan akan memulangkan kembali wang kepada penyokong yang sempat mendapatkan tiket lebih awal. Tambahan pula kita di JDT dengan stadium baru, Stadium Sultan Ibrahim. Of course kita sangat-sangat teruja dengan laungan sorakan peminat-peminat penyokong-penyokong JDT. Tapi apabila dilaksanakan tanpa penyokong, mungkin keadaan agak sedikit kelam lah tanpa sorakan daripada penyokong. Bagaimanapun sebagaimana yang telah diputuskan tadi, langkah kawalan, langkah keselamatan perlu diambil dan kita tak boleh kompromi lah dengan faktor keselamatan. Jadi kita akan follow lah whatever guidelines yang AFM putuskan. Dalam pada itu, Setiausaha Eksekutif Kedah FA Syahrul Samsudin mengharapkan perlawanan terakhir pada minggu ini menentang Selangor dapat berakhir dengan kemenangan selepas pasukan itu mengalami 2 kekalahan dan 1 seri setakat ini. Sebenarnya perlawanan menentang Selangor ni agak selalunya perlawanan tradisi lah antara Kedah Selangor ni. Cuma agak ralat sikit lah untuk fan tidak dapat ke stadium, tapi kita memberi keutamaan kepada faktor keselamatan dan kesihatan. Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Muhammad Nazri pula mengambil pendekatan yang positif atas penangguhan saingan Liga Malaysia ini untuk pasukan mengambil peluang menggunakan masa yang ada untuk memperkemaskan latihan dan memperbaiki kelemahan. Kami akan teruskan dengan latihan-latihan di samping mengambil langkah-langkah pencegahan dari segi inilah wabak yang sedang merebak ni, supaya kita akan keluarkan satu garis panduan kepada semua pasukan-pasukan. Sebanyak 5 perlawanan CIMB Liga Super 2020 akan berlangsung pada malam ini dan Ahad, manakala 6 perlawanan bagi saingan Liga Premier sebelum kesemua perlawanan ditangguhkan bermula Isnin. Dalam perkembangan sama, beberapa persatuan sukan amat menyokong penuh arahan kerajaan untuk menangguhkan semua acara sukan sehingga 30 April depan berikutan penularan wabak COVID-19. Bagaimanapun, bagi mereka latihan tetap perlu diadakan tanpa mengabaikan langkah pencegahan yang ketat bagi memastikan keselamatan semua. Bagi Setiausaha Eksekutif Persatuan Tenis Malaysia, Muhammad Helmi Muhammad, semua perlawanan yang bernaung bawah Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF telah ditunda sejak 12 Mac lalu di seluruh dunia. Atlet Malaysia yang masih berada di Mesir bagi kejohanan ITF F9 iaitu Syed Muhammad Agil dan Syamirul Syahril akan dibawa pulang ke tanah air pada 20 Mac depan. Bukan itu sahaja, kejohanan ITF Junior yang bakal diadakan di Ibu Negara dan Perak pada minggu hadapan yang bakal disertai 25 buah negara turut menerima tempias. Jadi kebetulan pada masa yang sama di Malaysia ni pun ada 2 kejohanan ITF Junior, J3 dan J4 yang pada minggu depan berlangsungnya J3 iaitu ITF KL dan diikuti oleh J4 di Perak. Jadi kejohanan tu pun kita terpaksa tangguhkanlah disebabkan arahan daripada pihak ITF. Dalam perkembangan lain, skuad bola sepak PDRM tetap meneruskan latihan seperti biasa memandangkan belum ada arahan untuk membatalkan sesi latihan. Baru kita dan kita dalam kawalan yang kita nak cuba, belum lagi, tapi kita dalam kawalan kita nak cuba, kita nak check the temperature before they come to the training ground macam tu. So kita nak cuba ini dalam perancangan, belum lagi confirm, so tengah discuss dengan management ke apa. So sekiranya kita nak check dalam temperature ke apa-apa, kalau sekiranya ada ini, kita nak ambil langkah berjaga-jaga. Semua pemain PDRM di Nasiam melaporkan kepada pihak pengurusan skuad sekiranya terdapat simptom-simptom jangkitan dan akan dikecualikan daripada menjalani latihan. Masih berkaitan dengan wabak COVID-19. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Naina Merikan turut mengarahkan kementeriannya menangguhkan atau membatalkan semua perhimpunan dan program yang dianjurkan serta diluluskan KBS sehingga 30 April.
Dalam satu kenyataan media selaras dengan keputusan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengarahkan perhimpunan termasuk mesyuarat antarabangsa, acara sukan, sosial dan keagamaan ditangguhkan atau dibatalkan. Ujarnya lagi, kesihatan dan keselamatan atlet tetap menjadi keutamaan kementerian sebelum membuat sesuatu keputusan. Datuk Seri Rizal Merican juga mengambil maklum langkah proaktif beberapa badan sukan dan belia membatalkan dan menangguhkan semua program termasuk mengambil inisiatif larangan penonton di lokasi kejohanan, masing-masing mengikut saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Litar Antarabangsa Sepang SIC turut mengambil pendekatan yang sama dengan menangguh semua acara di SIC. Sepanjang tempoh berkenaan beberapa kejohanan terjejas terpaksa ditunda. Antaranya Asia GT, Malaysia Speed Festival dan Desmo Cup yang dijadualkan pada 14 dan 15 Mac. Pusingan pertama dan kedua kejohanan Siri Malaysia MCS pada 27 hingga 29 Mac serta kejohanan Superbike Malaysia dari 2 hingga 5 April. SIC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Persatuan Pemotoran Malaysia MAM bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan COVID-19. Persekutuan Badminton Dunia BWF juga memutuskan untuk menangguhkan semua kejohanan jelajah BWF dan kejohanan di bawah kelolaan badan induk itu bermula 16 Mac hingga 12 April. Menerusi satu kenyataan, BWF berkata keputusan ini dibuat demi menjaga keselamatan pemain, pegawai pertandingan dan seluruh komuniti badminton daripada jangkitan COVID-19. Antara kejohanan yang terjejas adalah Terbuka Switzerland, Terbuka India, Masters Orleans, Terbuka Malaysia dan Terbuka Singapura serta beberapa lagi kejohanan antarabangsa. Tahap 3, penangguhan akan bermula sebaik berakhirnya saingan seluruh England esok. Bagi beberapa kejohanan yang berkaitan dengan kelayakan Sukan Olimpik 2020, BWF juga akan mengumumkan peraturan berkaitan pengumpulan mata untuk tamasya berkenaan. Badminton All England. Harapan untuk melihat wakil tunggal negara Lee Zijia mara ke final tidak kesampaian apabila tewas dalam aksi separuh akhir kepada Victor Axelsen sebentar tadi. Selepas mempamerkan kecemerlangan sejak pusingan pertama dengan menghasilkan kejutan demi kejutan, Zijia kini tampil berani melangkah ke separuh akhir bertemu pilihan kedua Victor Axelsen. Biarpun sekali lagi tidak diletakkan selaku pilihan, pemain berusia 21 tahun dari Kedah ini mempunyai rekod agak baik dalam pertemuan terdahulu dengan Axelsen dalam aksi separuh akhir tadi. Zijia bermula baik dengan mendominasi set pertama untuk mencatat kemenangan 21-17. Axelsen kemudiannya bangkit di set kedua untuk menang 21-13 memaksa perlawanan ditentukan menerusi rubber game. Saling kejar mengejar mata Zijia dan Axelsen masing-masing enggan mengalah. Namun Axelsen menoktahkan kemenangan miliknya dengan mata 21-19 seterusnya mara ke final. Bola sepak Liga Premier beraksi tanpa penyokong di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Terengganu FC 2 TFC 2 tidak menghadapi masalah untuk menundukkan Kelantan 2-1 semalam. Sepak Malaysia MFL untuk kesemua aksi liga tempatan diadakan dalam stadium tertutup akibat penularan wabak coronavirus COVID-19 sebelum ditangguhkan Isnin ini. Turun selaku pelawat Kelantan membuka tirai jaringan pada minit ke-32 menerusi Felix Odili, namun TFC 2 pantas menyamakan kedudukan seminit kemudian melalui Jordan Mintah. Di babak kedua, Zul Ashraf Zulkifli kemas meletakkan TFC 2 di hadapan 2-1 apabila percubaannya menejah jaring lawan pada minit ke-62 sekaligus menamatkan perlawanan dengan membawa pulang 3 mata. Ketika ini TFC 2 berjaya mengekalkan kedudukannya di puncak Liga Premier Malaysia dengan 12 mata manakala Kelantan berada di tangga kelima dengan 5 mata. Segmen sukan berakhir di sini.
Industri hiburan negara turut mengalami pelbagai penangguhan konsert-konsert berskala besar yang menghimpunkan orang ramai akibat penularan COVID-19. Sebagai selebriti terkenal tanah air, Ella yang digelar Ratu Rock Negara ini juga sempat menyeru peminatnya agar lebih berhati-hati di musim wabak yang melanda. Terkenal dengan ayat Ella Rasa yang menjadi trademarknya sehingga kini, Ella yang sudah lebih 2 dekad terbabit sebagai anak seni berharap agar peminatnya menjaga kesejahteraan awam bersama. Alhamdulillah semuanya macam dah faham. They like macam the understanding is there because TV pun keluar, radio pun keluar supaya we not like shake hand kan. So kita macam ni ataupun macam ni kan. It's okay, dia okay. Okey, untuk kepada semua peminat Ella di luar sana, jaga diri, hati-hati, basuh tangan selalu, dan kalau boleh cover, kita cover-covernya, tangan ke, mulut ke dan sebagainya. Ditemui ketika sidang media terbaru kerjasama Ella bersama produk pakaian muslimah Sabela di Ibu Kota. Ella turut mengakui kini perniagaan ladang cilinya juga terkesan akibat wabak ini, namun ianya masih lagi dapat dikawal. Bagi peminat filem seram, satu lagi karya anak tempatan bakal menemui penonton pada 19 Mac ini. Ya, Roh, filem sulung arahan sutradara Emir Ezwan pasti menjanjikan kelainan luar biasa. Filem Roh mendapat inspirasi daripada filem klasik Jepun Onibaba yang dihasilkan pada tahun 1964. Roh mengisahkan sebuah keluarga daif menetap di pinggir hutan, didatangi seorang kanak-kanak perempuan yang membawa ramalan ngeri dan pelbagai peristiwa mistik. Kejadian aneh mula menghantui mereka selepas kanak-kanak itu meramalkan sesuatu yang ngeri bakal berlaku terhadap keluarga tersebut. Antara barisan pelakon yang menjayakan filem tersebut ialah Farah Ahmad, Namron, Mia Farhana, Haris Haziq, Putri Kasih dan Junainah M. Lojong. Baca buku-buku dan filem, so dari situ kita orang dapat idea lah for this film. If you like horror tapi something that is a bit different, I think this is the kind of film that you would enjoy watching. Saya rasa ini sebuah filem yang baik, production value-nya sangat baik, persembahannya juga bagus, dan dia punya gambar dia, visual dia tu kalau kita tengok gambarnya itu staraf international punya filem bila tengok hasilnya, sebab dia punya mutu yang ada dalam filem ni. Saya mula diorang bagi skrip kata, wah sukanya. Saya memang menunggu cerita-cerita yang orang kata kau tak payah nak fikir pasal makeup kau, korang memang comot dari kat situ, so kau akan buat kerja sebabkan orang kata more in acting wise kan. So, saya memang menunggu sangat cerita-cerita yang orang kata look dia macam ni, dan my wish list sebelah sini. Kata saya kata, saya nak terambil saya tak fikir pasal bayaran. Kata okey jom buat. Saya rasa satu-satunya filem seram yang lain daripada yang lain di Malaysia yang tidak mengeluarkan unsur-unsur hantu itu sendiri, yang korang kena tengok dekat Pawagam sendiri. Saya memegang watak Alung, anak kepada mak dan kakak kepada Angah. Dia rasa laki sebab berlakon dengan mak sendiri. Satu, memang betul lah kita tak payah fikir pasal rupa. Untuk mengetahui kisah lanjut, saksikan Roh mulai 19 Mac di Pawagam berhampiran anda.
Baiklah, berita perdana edisi Sabtu 14 Mac berakhir di sini. Terus setia bersama saluran berita RTM bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Terima kasih kerana terus bersama kami di RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.